Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu nak tebuk atap, nak tumbangkan kerajaan Anwar Ibrahim pada hari esok dan esok, sehinggalah ada muncul tarikh baru 34 September, masih tak muncul-muncul lagi. Tak tumbang-tumbang lagi. Tapi baru-baru ini Tuan Ibrahim Tuan Man telah mengatakan bahawa perlembagaan membenarkan kerajaan diambil alih bukan dengan pelbagai cara, kata beliau lagi. Jadi ini membawa gambaran bahawa PAS dan Perikatan Nasional masih mahu menebuk atap, kata penganalisis politik, sehingga ramai yang menegur. Kata mereka, berhentilah menjual cerita naratif kononnya kerajaan akan tumbang dalam masa terdekat ini karena melalui tebuk atap. Baru tadi pun sudah diwar-warkan bahawa akan ada 7 atau 8 menyokong Anwar Ibrahim. Jadi dari mana agak-agaknya mereka nak menebuk atap? Tapi tak apalah, itu cerita lain. Cerita hari ini ialah apa komen Anwar Ibrahim selepas diberitahu bahawa 34 September, tahu 34 September? 34 hari bulan Disember. 34 Disember ini, 34 hari bulan Disember ini, kerajaan mungkin akan tumbang. Begitulah yang selalu kita dengarkan. Tapi Anwar Ibrahim jawab apa? Ini jawapan padu, mantap dari Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim kata, kerajaan pakai bumbung konkret. Sebarang usaha tebuk atap akan gagal. Jadi ini satu keyakinan yang luar biasa, yang mana pastinya keyakinan seperti ini akan dapat meyakinkan para pelabur yang ingin melabur ke Malaysia, para peniaga yang berniaga di Malaysia, bahkan seluruh rakyat Malaysia makin yakin bahawa kerajaan ini adalah kerajaan yang stabil, yang tak perlu diganggu-gugat lagi. Langkah Sheraton, langkah tebuk atap, semua itu kita tolak bersama-sama. Karena kata Anwar Ibrahim, disahkan bahawa kerajaan pakai bumbung konkret. Sebarang usaha tebuk atap akan gagal. Syukurlah usaha-usaha yang buat seperti itu gagal. Kata Anwar Ibrahim, ke semua pihak membentuk kerajaan perpaduan, menjalin hubungan kerjasama baik. Sekalipun wujudnya perbezaan pendapat, kata Anwar Ibrahim, biasalah kan, mana ada di dunia ini yang tiada beza pendapat. Seperti dalam lagu P. Ramlee, sedangkan lidah pun boleh tergigit, apakan pula suami istri, kata P. Ramlee. Ini kan pula parti politik yang penuh dengan seni, yang penuh dengan kelicikan, yang penuh dengan pintu belakang. Tapi Anwar Ibrahim kata, kerajaan ini tidak akan tumbang kerana perpaduan menjalin hubungan kerjasama yang baik antara semua pihak yang terdapat dalam kerajaan hari ini. Jadi berita buruknya untuk Perikatan Nasional, pembangkang yang ada di Malaysia, khususnya yang sedang mengaturkah, sedang menguruskah, yang sedang memancingkah, yang sedang mempengaruhikah ahli parlimen daripada kerajaan untuk menebuk atap. Ini berita buruk untuk anda semua. Usaha anda itu semua akan gagal, kata Anwar Ibrahim. Usaha itu akan gagal kerana kerajaan hari ini bukan lagi kerajaan zaman kuno yang macam dulu, mudahnya ditebuk atap, mudahnya dirosakkan atap, mudahnya dirosakkan dindingnya. Anwar Ibrahim belajar sesuatu. Dia sudah cukup pengalaman, cukup belajar tentang cara anda merosakkan atap dan dinding. Jadi Anwar Ibrahim kata, sebarang usaha menebuk atap bagi menjatuhkan kerajaan perpaduan akan gagal. Memandangkan kerajaan kini mempunyai kekuatan setelah setahun mentadbir, hasil kerjasama baik semua pihak. Setakat ini, kata Perdana Menteri, Pakatan Harapan PH, Barisan Nasional BN, Gabungan Parti Sarawak GPS dan Gabungan Rakyat Sarawak GRS dan lain-lain pihak yang terbabit dalam kerajaan perpaduan menjalin hubungan kerjasama yang baik, sekalipun wujudnya perbezaan pendapat. Bumbung kita bumbung konkret. Sekarang ini di Putrajaya tidak ada tebuk atap, katanya, ketika sesi dialog pada majlis penutupan program
setahun bersama Kerajaan Madani di Stadium Nasional Bukit Jalil hari ini. Dalam jemaah menteri belum ada pertelenggahan sekalipun. Ada perbezaan pendapat, perbezaan parti, percubaan penubuhan kerajaan perpaduan nampaknya berhasil, kata beliau lagi. Beliau berkata demikian sebagai respon kepada cadangan seorang hadirin agar kerajaan ditubuhkan dengan satu organisasi politik sahaja, tanpa perlu bercampur, bagi mengelak berulangnya gerakan tebuk atap yang akan menumbangkan kerajaan. Menegaskan kerajaannya kini ada kekuatan selepas setahun mentadbir, Anwar berkata, pihak yang terdesak mau menumbangkan kerajaan hanya akan menemukan kegagalan. Ini berita buruk nomor 2. Berita buruk nomor 2 itu ialah kerajaan ini tidak akan tumbang. Dan Anwar Ibrahim kata pihak yang terdesak mau menumbangkan kerajaan hanya akan menemukan kegagalan. Tiada langsung harapan untuk Anda. Percubaan tebuk atap ini ada yang kata bulan Julai, ada yang kata bulan Ogos, ada yang kata bulan September, ada kata bulan Oktober, ada kata bulan November, ada kata bulan September, ada kata bulan September, Datimbo, macam-macam bulannya lah. Saya fikir kita ada kekuatan untuk menangkisnya, kata Anwar Ibrahim. Percubaan pembangkang yang terdesak akan gagal, kata Anwar Ibrahim menegaskan sekali lagi. Sesi dialog itu turut disertai timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi dan Fadila Yusuf. Dalam pada itu, Zahid berkata, kesemua 18 parti yang membentuk kerajaan perpaduan menyokong sepenuhnya Anwar untuk menerajui kerajaan. Jika terdapat perbezaan pandangan sekalipun, pada peringkat akar umbi, bukan pendapat atau pendirian parti, tetapi individu, kata beliau lagi. Maknanya, kata Zahid Hamidi, selagi kerajaan ini bekerja sama, selagi komponen-komponen, parti komponen dalam kerajaan ini tetap bersatu, bersekutu, maka tiada langsung peluang untuk mereka nak tebuk atap. Maka nak ulang sekali lagi lah, aku sampai sekarang ni masih lagi terbingung-bingung. Macam mana agak-agaknya Perikatan Nasional nak tumbangkan Anwar Ibrahim? Walhal Anwar Ibrahim sudah lebih daripada 2/3, lebih sangat. Dari mana daripada mana celah Perikatan Nasional nak tebuk atap ya? Daripada mana mereka nak ambil pula sokongan ahli parlimen daripada kerajaan? Berkata Ahmad Maslan, sudah siok-siok, sudah baik-baik dalam kerajaan, nak pindah pula buat apa? Itu soalan yang paling mudah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini satu pendedahan yang pastinya membuatkan kita bangga dengan Anwar Ibrahim. Ramai orang yang mungkin mengkritik Anwar Ibrahim. Ramai mungkin orang yang tak suka dengan Anwar Ibrahim. Tapi ketahuilah bahawa Anwar Ibrahim berbeza dengan 3 Perdana Menteri sebelum ini. Siapa 3 Perdana Menteri yang dinyatakan oleh Zahid Hamidi ini? Adakah ialah Tun Mahathir Mohamad, Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri Yaakob? Kalau dibandingkan, siapakah yang lebih baik? Dalam pembacaan di konten baru-baru ini, beberapa penganalisis politik menyatakan bahawa Anwar Ibrahim setahun menjadi ketua kepada kerajaan Madani ini lebih baik daripada pimpinan Perikatan Nasional dan Ismail Sabri Yaakob. Kata mereka jauh lebih baik. Bahkan kata mereka lagi dari segi identiti pun, kewibawaan pun, kata mereka Anwar Ibrahim adalah lebih berwibawa daripada pemimpin-pemimpin Perdana Menteri sebelumnya. Kata mereka, Anwar Ibrahim berjaya memperkenalkan Malaysia ke arena antarabangsa, berjaya menarik pelabur, bahkan berjaya memulihkan Malaysia sekali lagi mengaum di pentas ASEAN, Asia Tenggara, bahkan di Asia dan di antarabangsa. Kali ini Zahid sendiri memuji, kata beliau, Anwar berbeza dengan 3 Perdana Menteri sebelum ini.
Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai berbeza dengan 3 Perdana Menteri sebelumnya. Beliau yang juga pengerusi Barisan Nasional berkata, pandangan itu adalah berdasarkan pemerhatiannya sepanjang 2 kali menyandang jawatan Timbalan Perdana Menteri. Kalau anda tahu, Zahid Hamidi ini ialah antara pemimpin parti politik yang banyak kali jadi timbalan Perdana Menteri. Belum lagi ada rezeki menjadi Perdana Menteri. Sudah 2 kali jadi timbalan Perdana Menteri, sudah 2 kali jadi pembantu Perdana Menteri, sudah 2 kali jadi orang kedua tertinggi di dalam kerajaan. Tapi ini pengakuan Zahid Hamidi yang memang boleh kita pertimbangkan dan kita terima, yaitu selepas beliau menjadi 2 kali timbalan Perdana Menteri, beliau kata Anwar Ibrahim berbeza dengan 3 Perdana Menteri itu. Kata Zahid Hamidi, untuk itu kita lihat dalam tempo 4 tahun akan datang. Jika rakyat terus bersatu padu, insya Allah menteri-menteri akan kerja dalam semangat sepasukan. Saya amat yakin kestabilan politik dapat memacu pembangunan di negara ini, termasuk mewujudkan peluang pekerjaan. Katanya dalam sesi dialog sempena menutup program setahun bersama Kerajaan Malaysia Madani di perkarangan Stadium Nasional Bukit Jalil di sini hari ini. Sisi dialog yang diketuai Anwar itu turut disertai Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Sementara itu, Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, kerajaan akan merombak kursus dalam aliran bukan sains agar lebih berketampilan dari aspek kemahiran. Menurut beliau, usaha itu bukan saja dari peringkat di universiti sahaja, malah melibatkan institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vocasional, yaitu TVET, di bawah Politeknik serta Majlis Amanah Rakyat MARA, ya, untuk memberikan peluang kerja kepada para pelajar dan bakal-bakal pekerja yang kita sebut sebagai guna tenaga penuh di negara kita. Kata Zahid, insya Allah rancangan keseluruhan dilakukan. Komitmen Perdana Menteri berada pada tahap tinggi untuk melihat seluruh rakyat mempunyai pekerjaan yang baik. Jelas beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, apa yang lebih menarik ialah apabila PAS turut menyatakan baru-baru ini supaya UMNO mempertimbangkan semula kerjasama dengan Pakatan Harapan BN dan DAP. Tapi ini jawapan UMNO dan Zahid Hamidi serta Ahmad Maslan. Mereka jawab, UMNO berkubur lebih awal jika PAS tidak terima tidak tawar kerusi Dewan Undangan Negeri Parlimen kepada Barisan Nasional dan UMNO. Jadi saudara-saudara sekalian, saya juga setuju dengan kenyataan daripada tajuk di mykmu.net ni. UMNO akan berkubur lebih awal jika PAS tidak tawar kerusi Dewan Undangan Negeri dan Parlimen kepada UMNO. PAS dilihat sukar menawarkan kerusi Dewan Undangan Negeri DUN dan Parlimen di negeri-negeri yang ditakbirnya. Ditakbir mereka sekiranya UMNO bekerjasama dalam parti itu. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, ketiadaan kerusi untuk bertanding pada pilihan raya umum PRU dan PRK memungkinkan UMNO terkubur lebih awal. Silap-silap hari bulan, kerusi yang tak mungkin menang atau mustahil menang, silap-silap akan diberikan pula kepada UMNO. Dan kerusi yang confirm menang mungkin diambil oleh PAS. Itulah yang dimaksudkan oleh Ahmad Maslan. Katanya, ketika ini PAS pun mempunyai banyak kerusi Dewan Undangan Negeri dan Parlimen di Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Tidak mungkin UMNO diberikan banyak peluang untuk bertanding di kawasan itu. Oleh itu, saya berpandangan jika UMNO berada bersama PAS
akan timbul masalah dari segi hendak memberikan kerusi kepada UMNO yang seterusnya mungkin mengakibatkan UMNO terkubur, kata Ahmad Maslan lagi. Beliau yang juga Timbalan Menteri Keuangan 2 berkata, Timbalan Menteri Keuangan 1 berkata demikian ketika mengadakan tinjauan ke tapak projek College Community Parlimen Pontian di Kampung Parit Haji Abdurrahman Benut di sini pada Jumaat. Timbalan Pengerusi UMNO Johor itu menambah, UMNO berpeluang menang di kawasan yang ditandingi PAS sekiranya tiada bersama parti itu. Jika UMNO tidak bersama PAS, pastinya kita boleh bertanding di tempat mereka dalam tempoh 4 tahun lagi pada pilihan raya akan datang. UMNO boleh ambil alih parlimen dan Dewan Undangan Negeri sekiranya mereka tidak menjalankan tugas dan harapan rakyat, ujarnya. Dalam pada itu, Ahmad Maslan memberitahu PAS pernah menyebut mahu menggantikan UMNO sebagai parti membela orang Melayu dan Islam sebelum ini. Parti Keadilan Rakyat PKR tidak pernah sebut hendak menggantikan UMNO. Begitu juga dengan Parti Pribumi Bersatu pun ada sebut perkara itu, katanya. Perkataan mengganti UMNO itu merupakan persaingan yang antara UMNO, PAS dan Bersatu, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.